Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah mendaftar untuk webinar skim Cakna, iaitu skim pembiayaan bagi syarikat perolehan kerajaan. Alhamdulillah saya difahamkan lebih daripada 400 peserta telah mendaftar untuk menyertai webinar kita hari ini. Saya bagi pihak semua yang ada di sini amat berterima kasih atas penyertaan tuan-tuan dan mengharap yang segala pembentangan dalam webinar ni akan bermanfaat kepada semua. Dan jika tuan-tuan ada apa-apa juga soalan, silalah tulis pada chat room kami ya. Okey, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kami, iaitu pihak IFIM yang hari ini sebagai penganjur ya pada hari ini ya. Semua warga kerja IFIM yang bantu kami untuk menjayakan webinar ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bank Negara Malaysia dari Jabatan Perbankan Islam dan Takaful ya, yang diketuai oleh Dr. Hamim dan juga rakan-rakan yang lain yang merupakan peneraju utama skim Cakna ini bersama-sama dengan pihak Kementerian Kewangan. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdul Ghaffar Ahmad daripada MBSB Bank Berhad, yang saya akan berkhidmat sebagai moderator untuk webinar kita hari ini. Dan bersama-sama saya hari ini seorang tokoh, orang lama dalam industri perbankan. Saya dipahamkan lebih daripada 30 tahun dalam trade finance, Encik Zakaria Osman daripada RHB Islamic Bank Berhad. Okey, terima kasih. Okey, saya fikir tanpa membuang masa lagi lah, saya ingin teruskan webinar kita hari ini dengan harap Cik Zack sebagai penceramah kita akan dapat memberi penerangan berkenaan apa itu skim Cakna dan juga bagaimana skim Cakna ni dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menguruskan aliran tunai syarikat yang mungkin terkesan akibat COVID-19 dan juga PKP. Okey. Sekali lagi saya ingin ulangkan, sekiranya dalam semasa pembentangan ni tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, sila tuliskan pada chat room. InsyaAllah kami akan cuba jawab semua soalan-soalan daripada tuan-tuan. Jika tidak berkesempatan dalam masa webinar ni, mungkin kami akan jawab secara lain lah melalui email atau keadaan yang lain. Okey. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ingin serahkan floor ni kepada Cik Zakaria atau Cik Zack untuk memberi penerangan pembentangan berkenaan dengan projek rintis skim Cakna. Silakan. Okey. Terima kasih Encik Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih pihak penganjur IFIM menganjurkan webinar ni untuk dapat kami bagi pihak bank memberi penerangan secara ringkas dan juga memberi kefahaman mengenai apa tu skim Cakna. Untuk pengetahuan semua, skim Cakna ni kita dah dilancarkan oleh Ministry of Finance pada 1 bulan Mac hari tu. Okey, dia adalah projek rintis ya. Skim Cakna ni buat masa ni adalah projek rintis di mana dia melibatkan 4 kementerian. Boleh rujuk kepada slide ya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak slide yang kita bentangkan sekarang ni. Dan kalau ada sesiapa yang tak nampak, tolong bagi tahu dekat chat box ya, berkenaan dengan skrin yang tertera sekarang ni. Okey. Okey, 4 kementerian. Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. So 4 kementerian adalah pilot ministry, pilot kementerian terlibat dan bekerjasama dengan 4 bank. Maybank, kalau tuan-tuan boleh lihat di bawah tu ada logo Maybank, CIMB, RHB Islamic dan MBSB.
semuanya adalah Islamic Bank ya. So kita skim Cakna ni adalah skim daripada Islamic Bank untuk tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Cik Ghaffar, so far ada semua nampak slide, ada komen tak ada? Alhamdulillah setakat ni semua okey. Okey, so kita teruskan pembentangan ya. Okey, kalau tengok daripada skim Cakna ni, dia merupakan satu inisiatif untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dia sebenarnya masa kita terlibat COVID-19 ni, jadi kita boleh faham kebanyakan syarikat akan terkesan, lebih-lebih lagi syarikat yang kecil akan terkesan disebabkan tiada fasiliti, tiada kemudahan bank. Sebab sebelum ni apa kerja saja adalah dalam jumlah yang kecil, mungkin 50,000, 100,000, di mana bolehlah pakai duit abang long, pak long, semualah kawan-kawan untuk mengusahakan projek. Tapi bila terkenanya kita dalam COVID-19 ni, yang kita tak sangka dia akan terus mengganggu satu dunia, bukan hanya Malaysia. Yes. Jadi memang kita terkesan, disebabkan itu segala proses pembayaran, segala proses verifikasi semua akan menjadi lambat. Betul. Sebab kita tak boleh keluar, ada PKP, ada PKPB, ada PKP apa lagi? Banyak lagi kan? Banyak lagi. So sampai kita pun dah lupa apa PKP yang kita ni kita telah terlibat. Jadi kita nampak benda ni akan memberi kesan yang hebat lah kepada industri, especially SME yang kecil-kecil. Betul. Okay. Jadi apa yang kami boleh buat disebabkan keadaan semasa yang begitu memerlukan satu tindakan yang drastik, especially daripada pihak bank untuk membantu industri. Jadi kami mencari jalan lah. Yes. Macam mana untuk mendapatkan satu akses yang mudah kepada syarikat tanpa kami melihat latar belakang syarikat dengan lebih detail lah. Jadi itu yang kami bekerjasama antara bank negara. So bank negara is kita yang lead the bank, and Ministry of Finance yang lead the ministry. Yes. Untuk kami mencapai satu skim yang kami rasa skim ini adalah sesuai buat masa ini. Dan skim ini memang untuk memulakan skim ini, jadi kita test secara pilot lah, secara projek rintis untuk melihat sambutan pihak-pihak syarikat. Okay. Dia sebenarnya menggunakan konsep pengaturan 3 parti. Kita perlukan pihak syarikat, kita perlukan pihak bank, dan kita perlukan pihak kerajaan di dalam satu agreement. So konsep dia simple sebenarnya. Bila agreement ni ditandatangani, yang dinamakan Deed of Assignment, DOA, doa, panggil doa lah. So memang dia untuk kita berdoa supaya projek ni berjaya ya. Deed of Assignment ini adalah satu perjanjian antara kita bertiga, pihak bank, pihak syarikat dan pihak kerajaan, bahawa skim ini adalah bertujuan untuk membantu. Okey. Dia sebenarnya bukanlah proses pengambilan fasiliti, bukan ambil pinjaman. Macam yang biasa, sebab kalau pinjaman tu banyak sangat proses yang mengekang pihak industri untuk mendapat akses kepada bank punya pinjaman, Cik Ghaffar. Betul. Jadi kita lebih kepada penjualan invoice. Betul. Maksudnya apa yang kita buat ni adalah kita fokus kepada kerja yang dah siap. Kerajaan dah kata boleh bayar, kita bank akan terus bayar. Jadi pihak syarikat dah tak perlu berurusan lagi dengan kerajaan setelah pihak bank bayar kepada pihak syarikat, dan urusan antara pembayaran tu akan diuruskan antara syarikat antara bank dengan kerajaan. Yes, betul. Tak ada lagi, maksudnya syarikat dah bebas lah, dah boleh buat kerja seperti biasa.
So ciri-ciri dia kalau tengok yang belah kanan tu, dia adalah untuk pilot lah, ini untuk pilot project. Jadi kita fokus kepada perolehan bekalan dan perkhidmatan dulu. Tahun 2000. Dalam e-perolehan, supply and services yang ada dalam e-perolehan. Saya diberitahu 400 viewer kita hari ini adalah syarikat-syarikat yang telah berdaftar Betul. dalam e-perolehan. Dan mereka ini adalah automatically layak lah untuk skim Cakna. Okey, dia tadi saya dah cerita dia pembayaran segera dan sehingga 100% lah, 100% daripada nilai invoice setelah kita tolak kos yang apa ni terlibat lah. Okey, itu nanti saya akan ceritakan kos-kos yang berikutnya. Saya tanya soalan sikit. Ya, Cik Ghaffar. Okey, satunya di sini ada menyebut yang skim Cakna ni adalah satu skim yang tanpa rekusa. Ya. Ya. Mungkin Cik Zack boleh terangkan kepada semua attendee kita hari ni kan. Okey. Apa yang dimaksud dengan tanpa rekusa ni, dan juga bagaimana tanpa rekusa ni dapat membantu dia orang dalam tahap keberhutangan syarikat ni. Okey. Saya bawa semua kepada contoh kita untuk senang faham apa skim Cakna ni. Kita boleh rujuk kepada contoh yang ada sekarang ni. Saya harap semua dapat lihat contoh ni ya. Kita memang mengambil pendekatan Makcik Kiah lah. Sebab Makcik Kiah ni masa PKP ni Makcik Kiah yang pertama keluar. Ya. Jadi kita tahu Makcik Kiah ni bisnes dia dah maju. Yes. Ya, jadi dia dapatlah projek kerajaan. Perdana Menteri pun gunakan Makcik. Ya, Perdana Menteri pun mention Makcik Kiah kan. Jadi dia dapatlah projek kerajaan daripada Kementerian Kesihatan. Okey. Kita ambil contoh lah Ya. Dia dapat projek kerajaan untuk membekalkan katalah makanan lah kepada pekerja-pekerja Kementerian Kesihatan. Okey. Di sebuah hospital. Alright. Yang kita ambil contoh. Projek dia dapat surat setuju terima tu 300,000. Okey. Jadi Makcik Kiah ni dia pertama kali. Jadi dia tak faham. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kita pun boleh melihat pada mereka-mereka yang baru dalam industri tapi tak faham macam mana nak cari akses kepada pinjaman, kepada pembiayaan atau apa saja fasiliti yang bank ada lah, ataupun industri-industri ataupun player-player yang boleh membekalkan bantuan keuangan kepada Makcik Kiah ni lah. Okey. So jadi kita teruskan ya. Okey, kita tengok daripada contoh tu kita ada A, B, C. Yes. Okey, kita tengok satu-satu. Pemfakturan. Pemfakturan ni adalah dah lama dalam e-perolehan ni memang dah lama. So kalau kita tengok daripada had pembiayaan di situ, dia melebihi 80%. Okey, daripada nilai invoice. Dan juga kalau compare dengan MARA 65%. Okay. Lebih kurang ini lebih kurang. Contoh lebih kurang, dan ada juga yang boleh lebih daripada 65% atau lebih daripada 80% lah. Tapi skim Cakna dia 100%. Hampir ke 100%. Hampir kepada 100% lah daripada nilai invoice, sehingga 100% daripada nilai invoice. Betul. Dan financing tenor dia, maksudnya jangka masa pembiayaan tu, kalau ikut pemfakturan tu dia boleh lama lah. 180. Dia boleh sampai 180 hari Yes. bergantung kepada kontrak. Yeah. So kontrak, kalau kontrak tu pembayaran dia, operasi dia lama, dia akan dapat lama lah. MARA mengikut kontrak. Okey. Dan untuk skim Cakna ni kita boleh seawal 14 hari. Ya, betul. Sebab kita diberitahu bahawa selepas saja kerajaan pihak sebenarnya pihak PTJ lah, kalau meluluskan industri saya rasa biasa kot, pihak tanggungjawab, pusat tanggungjawab. Okey, di kementerian kita akan berurusan dengan pusat tanggungjawab. So di pusat tanggungjawab ni kita diberitahu apabila pusat tanggungjawab mengesahkan invoice tersebut, meluluskan dalam 14 hari tu memang dia akan dapat payment lah. Jadi skim Cakna ni boleh serendah 14 hari
dan semaksimum mengikut bank-bank masing-masing lah. Ya. Okey, ada bank akan tawarkan 30, ada bank akan tawarkan sampai 120, Yes. mengikut kepada bank masing-masing ya. Lagi satu saya nak tekankan daripada skim Cakna ni, dia adalah revolving, maksudnya dia boleh berulang. Dia bukan macam term financing ya. Dia bukan macam term financing yang mana you ambil 5 tahun, lepas tu tiap-tiap bulan nak kena bayar. So komitmen you tiap-tiap bulan. Dan limit juga turun. Ya, dan limit makin turun. Yang ini tak. Dia adalah revolving. So katalah macam Makcik Kia ni mungkin dia perlukan 100,000 example. Kita punya example sini 100,000 ya. Okey. Dia memerlukan pinjaman 100,000 example. Okey, jadi Makcik Kia sebenarnya 100,000 tu dia boleh ulang 3 kali, 5 kali, bergantung pada kontrak dia lah. Maksudnya kalau kontrak dia dapat additional, tapi facility yang kita bagi cuma 100,000. Ya. Tapi tiba-tiba dia dapat lagi sebab dia bagus, Kementerian Kesihatan kata nak bagi dia baru. Okey, dalam masa 6 bulan dia dapat lagi 300. So maksudnya dia dah 600. Tapi fasiliti yang dia ambil tadi dengan kita cuma 100. Jadi disebabkan fasiliti ni adalah berulang, so tak ada masalah. So bila ambil kosong saja dia naik balik 100. Kosong saja dia naik balik 100. Ini bergantung kepada surat setuju terima yang baru lah. Ya, bergantung pada surat setuju terima kontrak yang barulah. Okey. Rekusa. Ini yang tadi Encik Ghaffar tanya pasal rekusa. So kalau kita tengok pemfakturan memang akan ada rekusa ni, dalam bahasa Inggerisnya recourse. Recourse ni maksudnya pihak pemfakturan, pihak MARA boleh meminta pihak syarikat untuk membayar balik. Sekiranya tiada pembayaran diterima daripada pihak kementerian. Okey. Tetapi bagi skim Cakna ni tak ada. Sebab skim Cakna ni dia bukan pinjaman, dia adalah pendanaan. Pendanaan ni penjualan invoice lah, senang nak faham lah. Sebut pendanaan kan tak faham lah. So jadi saya gunakan bahasa yang simple, dia adalah penjualan invoice. Jual invoice. Tuan puan jual invoice, Cik Ghaffar jual invoice kat saya bagi duit. Okey, so jadi saya yang akan pergi collect duit daripada kementerian. Ya, Cik Ghaffar dah tak perlu terlibat lagi lah. Betul. Okey. Kadar keuntungan. Yang ini yang berbeza, disebabkan berbezanya ni adalah berbeza mengikut risk lah. Macam pemfakturan, disebabkan dia bermula awal, jadi dia punya kos agak tinggi. Okey. Begitu juga dengan MARA. Dia punya kos dalam 6%. Tadi kadar keuntungan pemfakturan tu dalam 10 ke 12% macam tu lah. Kalau MARA tu 6%. Skim Cakna ni dia dijangka tidak akan melebihi 5%. Okey. Kerana skim ni adalah anjuran daripada bank negara. Ya, sebab dia adalah kolaborasi antara bank negara dengan kementerian. Jadi bank negara dah bagi warning dah. Jangan cas lebih-lebih. Jadi kita akur. So jadi skim Cakna ni dia memang tak akan tinggilah daripada market yang ada. Okay? Satu lagi, kalau boleh saya tambahlah, rate ni mungkin jadi lebih rendah kerana bank peserta ni mengambil risiko daripada pembayaran kerajaan. Ya. Bukan mengambil risiko daripada pembayaran syarikat. Ya, betul. Itu saya setuju. Sebab itu yang lain dia punya ni lah. Dengan deed of assignment yang dia sign tu, tripartite deed of assignment antara syarikat, kerajaan dan juga bank, maka risiko pembayaran tu sekarang terletak kepada kerajaan, bukan lagi kepada syarikat. Betul. Itu yang sebenarnya Encik Ghaffar. Ya. Okey. Alright. Cagaran. Cacah lain dulu. Okey, kita tengok tadi cagaran tak ada cas-cas perkhidmatan kalau kita tengok dekat sini biasanya pemfakturan ni dia ada cas perkhidmatan. Tapi MARA dengan Cakna tak ada lah. Okey. Mungkin saya tambah sikit lah berbeza antara bank peserta, mungkin ada kos-kos macam seperti contohnya stamp duty. Stamp duty tu saya rasa bank akan meminta syarikat untuk membayarnya lah. Kemudian kalau
saya tak pasti, saya rasa tak ada khidmat guamam diperlukan sebab kami akan menggunakan standard deed of assignment, right? Jadinya mungkin cas-cas seperti inilah, kos penghantaran atau mungkin stamp duty. Tapi ini bergantung pada bank-bank peserta jugalah. Mungkin ada bank yang akan absorb. Dia sebenarnya cas-cas yang Cik Ghaffar beritahu tadi adalah standard. So bermakna bila kita perlukan untuk mendapatkan fasiliti, adalah charge guaman, charge stamp duty, itu adalah standard yang biasanya berlaku. Cuma dalam skim Cakna ni adalah kemudahan-kemudahan yang bank-bank yang ada, yang bank-bank yang terlibat ni akan membantu pihak-pihak syarikat bagi memudahkan untuk akses kepada skim Cakna. Okey. Itu bergantung pada bank-bank persendirian lah. Tapi memang kita tak ada cas-cas perkhidmatan lain lah. Okey. Cagaran, ini lagi satu yang baik, disebabkan macam sahabat saya Encik Ghaffar tadi bagi tahu, disebabkan kita mengambil risk kerajaan, pihak kerajaan, jadi kita tak perlukan cagaran. Okey. Tak perlu cagaran. Tak perlu cagaran. Dia dan tadi saya dah bagi tahu dia bukan pembiayaan. Jadi memang tak perlu ada cagaran lah. Dia lebih kepada tuan-puan dah buat kerja, dah approve, jual invoice tu dekat bank, dan bank bayar dulu. Itu saja. So maksudnya dia punya konsep yang senang nak faham adalah bank bayar dululah. Setelah kerja dibuat ya. Okey. So ada contoh di sana, kalau tengok pembiayaan diterima daripada pemfakturan, bagi contoh ni 237,000 lah. Ini dikira atas 300,000 ya. 300,000. Okey, 237,000 untuk pemfakturan. Sebab ni kembali kepada had pembiayaan. Dia mengikut had pembiayaan. Pemfakturan tadi dia 80% ya. So kalau MARA tadi dia 65. Jadi dia punya pembiayaan dia punya advance tu 195 sajalah dulu. Dan untuk skim Cakna ni kita boleh bagi semaksimum sampai 299,000 tolak kos tadilah yang 5% kos kita tu lah. Okey. So kalau tengok jumlah kos yang dibayar tu memang murah lah daripada skim Cakna, berbanding dengan skim-skim lain ya, tak sampai pun 1,000 untuk invoice bernilai 300,000. Okey. Dan apa yang terjadi selepas sahaja pihak kerajaan membayar, kalau tengok daripada kitaran kontrak di bawah tu, okey, kalau boleh nampak ada kitaran kontrak di bawah contoh di atas. So sebaik saja pihak kerajaan membayar kepada bank nilai 300,000 tadi, so fasiliti itu akan boleh digunakan semula untuk pihak Makcik Kiah lah. So jadi kat sini terpulang pada Makcik Kiah, macam mana dia melihat daripada skos dan juga keperluan dia lah untuk memilih langkah-langkah mana yang cara mana yang dia rasa sesuai untuk dia mendapatkan inilah kemudahan daripada pihak-pihak yang kita highlight di sinilah. Okay. Terima kasih Cik Zack. Seperti yang Cik Zack cakap lah, skim Cakna ni merupakan satu alternatif daripada kemudahan-kemudahan yang ada sekarang ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa menggunakan skim pemfakturan ataupun daripada MARA. Jadi apa yang skim Cakna sediakan ialah alternatif kepada itu semua dengan ciri-ciri yang berbeza daripada skim pemfakturan dan skim MARA. Ya. Cik Zack? Dia memang berbeza daripada apa yang kita sedia adalah selama ni. Dia adalah satu skim baru lah. Skim baru lah. Okey. Mungkin Cik Zack boleh terangkan juga apakah proses-proses macam mana syarikat-syarikat pembekal kerajaan ni, macam mana cara dia orang nak memohon fasiliti ni, macam mana nak jual invoice besok. Okey.
So tadi saya dah bagi secara dasar berkenaan skim CAPNA. Sekarang saya akan pergi kepada lebih detail lah. Yes. Proses flow yang melibatkan skim CAPNA ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak slide yang kita kemukakan ni. Kita bagi 3 lah, pihak kementerian, pihak syarikat dan pihak bank. Okey. Dia bermula di kementerian lah macam biasalah. Sekarang ni saya rasa pihak-pihak kementerian dah mula mengeluarkan tender ya dalam e-perolehan untuk pihak tuan-puan dan puan untuk bidding lah. Bidding proses. Jadi macam biasa, the whole process tu macam biasa, pergi tengok site, pergi tapak, tengok apa kerja kena buat, katalah kerja cleaning service bangunan kerajaan lah katalah kita ambil cleaning service bangunan kerajaan, jadi tender akan dibuka dan tuan-puan akan dipanggil untuk submit tender dan sekiranya berjaya, tuan-puan akan mendapat surat setuju terima. Yes. Ada juga yang hanya bagi PO. Itu bergantung pada nilai kontrak lah. Okey. Tapi ini semua melalui e-perolehan. Semua melalui e-perolehan. Okay. So jadi kita punya ini projek rintis. Okey. Jadi kita lebih kepada e-perolehan sebab kita tahu di e-perolehan ni jumlah dia sekecil-kecil dalam 300,000 ke sebesar-besar dalam 50 juta. Ya, betul. Jadi yang 50 juta tu saya rasa dia tak berminat lah dengan skim CAPNA ni kan. Dan kemungkinan besar dia orang ni semua dah ada existing bank yang support dia orang lah. Bank yang menyokong. Ya, yang menyokong. Dan kami diberitahu 80% adalah yang dapat kontrak-kontrak yang kecil lah. Yang memang memerlukan skim CAPNA ni sebagai satu cara penyelesaian yang baru lah kepada masalah. Bantu aliran. Masalah tuan-puan dan puan-puan. Okey, merujuk kepada skrin yang ada di depan ni. So dia bermula daripada kerajaan tadi, kerajaan mengeluarkan SST dan yang tadi tu doa tu dia sebenarnya deed of assignment, tapi senang kita panggil doa lah sebab ni memang hari baik, bulan puasa ni, hari Jumaat lagi. So memang kita menggunakan doa lah supaya skim ni akan sukses lah. Dan pihak tuan-puan akan berminat menyertai skim ni. Nanti saya akan cerita lagi kenapa mesti nak tak nak kena ambil juga skim ni. Sekejap lagi saya cerita sebab dia lah. Okey. Okey, sekarang kita cerita pasal skim CAPNA dulu. Okey. Lepas tadi, so of course tuan-puan akan menyerahkan apa saja yang diperlukan dalam kontrak lah kepada kerajaan. Dalam masa yang sama tu serahkan satu kopi kepada bank lah untuk membuat untuk apply permohonan untuk permohonan kepada bank. Disertai oleh SST tu dengan doa itulah, deed of assignment tu. Dan juga untuk memudahkan urusan. Jadi pihak bank berharap tuan-puan boleh bagi detail pegawai yang mengeluarkan surat setuju terima dan yang boleh kita hubungi lah. Pegawai perolehan lah ni. Pegawai perolehan di PTJ. Tuan-tuan kena ni sebab kementerian ni besar. Jadi kementerian ni besar, kita tak boleh lah semua berurusan dekat HQ. Betul. Jadi kementerian ni dah hagih-hagihkan tugas masing-masing kepada PTJ yang terlibat. So kalau kita punya contoh tadi bangunan, kita ambil lah bangunan katalah bangunan hospital, Kementerian Kesihatan punya bangunan, nak servis bangunan. Dia akan mengikut hospital lah. So hospital tu lah PTJ. Jadi PTJ ni dia banyak, jadi kita ni pihak bank pun tak tahu dengan siapa kita kena berurusan lah kan. Betul. Jadi itulah kita perlukan kontak lah untuk kita hubungi. Kalau tuan-tuan tengok tu pihak bank ni, bank negara bagi kita 10 hari je. 10 hari bekerja lah untuk keluarkan kelulusan. Dan yes or no? Letter offer. Yes. 10 hari ya. 10 hari je. Jadi memang kita pressure lah
Jadi kita berharap tuan-puan dan puan-puan ni boleh sediakan dokumen tu secara lengkap lah. Selengkap yang mungkin. Ya, selengkap yang mungkin. Kalau tidak, Bank Negara tanya kami kenapa kami lambat. Okey. So, lepas kami buat penilaian dan disebabkan tadi kita dah cerita dia ni adalah proses pembelian invoice. Jadi penilaian kami ke atas syarikat tu tak adalah macam permohonan fasiliti yang biasa. Ini bukan macam pembiayaan yang lain lah. Ya, kalau tuan-puan jumpa pergi bank, walk into the bank sekarang, kita akan minta tuan-puan, you dah berapa tahun ni? Dah ada 3 tahun belum? Cash flow. Cash flow macam mana? Cagaran apa? Macam mana financial? Audited ke tak audited? Jadi dia memang susah lah. Dan dalam keadaan COVID-19 ni, manalah ada bisnes-bisnes yang stabil kan. Jadi memang kita nampak semua terkesan. Ya, semua terkesan. Jadi kalau kita melalui proses yang sama, memang tak 10 hari lah. Memang berhari-hari lah ya tuan-puan. Jadi kita tukar proses tu. Jadi kita melihat daripada kerajaan. Kita tak melihat daripada tuan-puan. Kita cuma tuan-puan ni lebih pada KYC lah. KYC tu macam case, know your customer. Ya, know your customer. Sebab macam saya rasa kalau daripada untuk buka akaun pun diwajibkan. Betul, nak buka akaun pun kenalah tahu tuan-puan ni siapa, kan, company ni berregister ke tidak, jadi untuk company buat apa, benda-benda macam tu je lah. Jadi untuk skim Cakna ni lebih kepada know your customer proses saja, bukan proses penilaian tahap kekuatan company lah. Betul. Itu yang kita berbeza. Jadi kita buat ni lah. Selama ni kita asyik tengok company kuat ke, asyik company kuat ke, macam company kuat macam mana. Kalau company kuat dia tak payahlah minta financing kan. Cash flow. Dan kalau company tu tak kuat pula, bank tak nak pula. Betul. Ya, jadi kita cari satu penyelesaian yang kami rasa jalan tengah untuk kita sama-sama. Antara pihak bank dan pihak syarikat untuk kita inilah skim Cakna ni bagi memudahkan segala proses. Okey. Setelah kita bagi surat kelulusan tadi permohonan, then pihak syarikat akan biasalah akan tanda tangan kita punya offer letter tu, dan segala dokumen yang standard lah semua ikut pihak bank. Dan yang penting tu SST dengan deed of assignment tadi lah, doa tu lah. So jadi memang kita kalau tengok proses ni memang sentiasa berdoa. Memang saya suka ni skim Cakna ni. Sebab dia memang kita sentiasa dalam proses mendoakan kejayaan skim ni ya. So jadi lepas saja semua ditandatangani, kita akan pergi kepada kerajaan balik. Untuk pihak kerajaan buat perfection lah, sebab tadi yang dah sign deed of assignment tu syarikat dekat nombor 2 dah sign, nombor 3 bank sign. Jadi sekarang ni kita kena minta kerajaan sign. Itu yang kita awal-awal tadi cakap 3 party, 3 party yang terlibat ya. So jadi kita akan hantar. Yang ini tuan-puan tak perlu risau lah. Yang ini pihak bank boleh uruskan. Sebab tu kita tadi minta nama pegawai PTJ yang terlibat tu. Jadi kita boleh berurusan terus dengan pegawai yang terlibat untuk kita buat perfection lah. Then of course lah kita hantar stamping. Lepas tu kita akan bagi tahu tuan-puan dan puan dah boleh pakai. Okay. So apa yang jadi, tuan-puan dan ni kena masuk dalam e-perolehan. Okey, dekat dalam e-perolehan tu tuan-puan kena serahkan semua dokumen ni dalam e-perolehan dan memberitahu bahawa tuan-puan telah pun dapat skim Cakna. Okey, nanti pihak kementerian akan confirm menerima segala data dan itu kita minta ada screenshot ya. Screenshot tu pengesahan pemuat naik data kepada e-perolehan. Itu sajalah untuk confirm yang segala data yang telah diproses ini untuk ni first time sekali betul. Sekali setiap kontrak. Dia tak perlulah sekali kali nak draw down kena buat lagi tak, dia sekali je. Ini untuk setiap kali mendapat SST
kita gunakan satu DOA. Ya. Itu yang konsep Satu yang senang. SST, satu DOA, satu perjanjian. Dah. Senang untuk. Senang. Sebab tu SST tu kata 2 tahun, 2 tahun tak payah ubah lah. Ya, dalam masa 2 tahun tu letter offer daripada bank still lagi valid. Ya. DOA doa kita tu pun still lagi valid dalam masa 2 tahun sepanjang masa SST tu. Betul. Okey. Right. So Okay, ini dah cover bahagian permohonan. Ya, ini bahagian permohonan. Sekali saja. Sekali saja. Okay. Jadi ini maksudnya kalau apa ni onboarding lah maksudnya. Ya, onboarding. Sekali aja kita buat onboarding tu melalui berdasarkan SST dan doa tu. Ya. Jadi bila tiba invoice tu pula nanti lain pula caranya. Ya. Saya akan pergi kepada invoice kejap lagi. Cuma saya nak tekankan kat sini kita punya pilot projek rintis ni adalah kontrak yang berlaku pada tahun 2021 yang dikeluarkan pada tahun ni dan yang sedang berlaku pada tahun ni, tapi tiada pembiayaan. So kalau dah ada pembiayaan tu tak perlulah. Yang belum ada pembiayaan tapi rasanya sebelum ni tak sangkut. Okey je. Tapi disebabkan pandemik, disebabkan PKP, COVID, proses tu dah jadi panjang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tu perlu bantuan. Jadi bolehlah menggunakan skim Cakna ni. Boleh jumpa pihak bank yang 4 bank tadi dalam masa terdekat untuk menceritakan mengenai keperluan tuan-puan lah. Okay? Alright. So saya akan terus kepada proses. Okey? Dia tak. Okey. Ini adalah proses pembayaran. Okey. Tadi kita dah selesaikan proses permohonan. So proses permohonan sekali je 10 hari settle. Yes. Okey. Dan tampungan dokumen lagi katalah 15 hari lah settle lah. Okey. Kita akan cuba memperbaiki setiap kali lah. So sebab tu kita namakan projek rintis. Sebab kita tak tahu lagi apa-apa masalah yang kita kita akan lalui lah. So jadi kita memang amat memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Kerjasama daripada pihak bank, kerjasama daripada pihak syarikat, kerjasama daripada pihak kementerian. PTJ. Untuk bersama-sama menjayakan projek skim Cakna ni lah ya. Okey, kita dah habis tadi peringkat permohonan pembiayaan. Permohonan fasiliti, dia bukan pembiayaan. Okey, jadi sekarang ni apa tuan-tuan perlu lakukan bila dah dapat kelulusan tadi. Okey. Macam biasa, tuan-puan akan buat kerja. Okey, katalah tadi kita ambil cleaning bangunan tadi kan. So jadi cleaning bangunan atau contoh Makcik Kiah tadi, dia supply food ke apa tadi. So dia supply tiap-tiap hari seperti biasa lah. Seperti biasa. Pembersihan bangunan pun dilakukan oleh seperti biasa. Macam apa sekarang mengikut kontrak. Kalau requirement tu kena hari-hari, so buatlah hari-hari. Kalau requirement tu kena setiap minggu, ikutlah setiap minggu. Kalau macam dapat kontrak potong pokok, example kan, kena potong setiap bulan, so potonglah setiap bulan. Tetapi mungkin ada ad hoc sebab macam tadi 2 hari lepas dah 2 hari dah kita kena report. Report yang begitu teruk sekali, banyak pokok tumbang. Jadi tuan-puan yang selama ni patutnya dapat kontrak sebulan sekali kena potong, tapi kena tumbang lah pula kan. Hari dapat kontrak. So hari-hari kena potong pokok. Banyak lah. So jadi pendapatan pendapatan satu dari satu cash flow terganggu tu. Kena ingat tu. Perlu skip Cakna ni. Ya, itu yang baru selama ni tak perlu. Sekali alamak cash dapat flow banyak pula. Aliran tunai terganggu sekarang. Ya, aliran tunai dah terganggu. Sebab, apa ni banyak pokok kena potong. Ya, jadi segeralah ke 4 bank tadi untuk mendapatkan skim Cakna ni. Okey, apa yang terjadi tadi? Okey, tuan-puan dah buat kerja. Okey, proses yang biasa akan berlaku di mana tuan-puan akan submit invoice. Claim lah. Claim invoice lah. Ya, dia akan claim invoice tu. Selalunya ada yang proses dia pakai DO.
Okey, DO tu sebab DO tu adalah tunjuk kerja lah. Yes. So dia akan submit DO tu kepada pihak kerajaan, kerajaan akan buat dia punya verifikasi. Okey, bergantung kepada inilah kepada PTJ, bergantung kepada kerja, bergantung kepada masa macam sekarang PKP ni. Jadi verification tu akan Mungkin ambil masa. ya akan tak semua macam dululah. Ya, betul. Jadi dia akan ambil masa dan apa yang perlu adalah bila dia sampai saja kepada invoice yang dah approve. Okey, pihak PTJ tadi dia akan kata okey, verification done. Dia dah tick verification done. Biasanya dalam projek ni kita diberitahu yang adalah sedikit sebanyak penolakan. Yes. Disebabkan potong pokok ikut ranting 1 meter tapi potong 2 meter. So dia bagi penalti lah. RM4. Tu adalah macam penalty, tu yang kita diberitahu lah. Penalti lah. Penalti yang kami diberitahu tak banyak lah. Tapi ada jugalah. Macam katalah pengantaran makanan tak bersih. Sampai lah adalah orang komplain ke apa benda kan. So jadi tuan-puan kenalah penalti. So jadi bila dia verify, dia dah bagi tahu penalti yang kena, lepas tu dia pun approve. Okey, jadi tuan-puan pun sebenarnya akan nampak benda ni approve dalam e-perolehan tu. Ya, dalam sistem. Ya, dalam e-perolehan tu. Cuma kami pihak bank tak nampak lah. Jadi itu yang tadi kita awal-awal lagi dah minta kita kenal siapa pegawai PTJ itu kan. Supaya kami tahu, okey, bila tuan-puan dah submit invoice yang dah approve tu untuk pengesahan. Ya, kami boleh hubungi beliau, okey, untuk pengesahan. Okey. So jadi yang cantik dia ni bila dia sahkan saja, kalau tengok pada situ pihak kementerian akan sahkan saja. So bila dia sahkan saja yang memang dah boleh bayar, kita akan terus bagi pembayaran duit, kita akan disperse dah duit kepada pihak syarikat. Ya, kita akan dahulukan. Bank akan dahulukan. Ya, kalau Encik Ghaffar ingat tadi masa contoh awal tadi, Makcik Kia tadi, so bila kita dahulukan tu 300,000 kita tolaklah kos yang sepatutnya. Yes. Okey, yang tak sampai 1,000 punya kos tadi. Jadi Makcik Kia dapatlah 299,000 tadi. 299,000 ni. Ya, jadi Makcik Kia bolehlah gunakan duit tu untuk roll. Untuk projek lain pula. Ya, jadi kalau Encik Ghaffar lihat apa yang kita cuba buat di sini. Kita cuba membantu pusingan modal bukan masa peringkat awal. So mungkin satu cycle tu Encik Ghaffar kena buat sendiri lah. Ya. Okey, tapi bila dah habis cycle satu tu, Encik Ghaffar dah tak perlu risau lah. Bank dah masuk dan bagi duit. So maksudnya cycle kedua dah tak perlulah, pakailah duit yang bank bayar tadi. Yes. Bila bank dahulukan duit dalam skim Cakna ni, okey, tak ada rekusa kepada ya, tak ada. Kita tak ada pun nak minta balik kat Makcik Kia bayarlah kami kemudian kan. Ya, bank akan menunggu pembayaran daripada kerajaan. Ya. Dah tak ada apa-apa dengan Makcik Kia. Ya, tak ada apa-apa. Makcik Kia buat lagi kontrak yang baru Buat ataupun SST baru. SST baru ataupun katalah macam tadi example awal saya, benda ni revolving. Maksudnya berulang. Katalah kontrak Makcik Kia 300 tapi dia punya projek tu sebenarnya setahun. So tiap-tiap bulan katalah dia kena deliver 40,000 je. So jadi 40,000 tu first time Makcik Kia kena pakai duit dia sendiri lah. Okay, tapi 40,000 yang berikutnya dia dah pakai skim Cakna. Katalah dia berapa pusing pun masih lagi boleh pakai. Ya, masih lagi pakai. Jadi Makcik Kia ada balik duit dia 40,000 dan keuangan dia dah tak terganggu lah. Dengan charge yang nominal. Ya. Dengan tadi facility application tadi sekali je. Lepas tu charge berulang kali tu nominal. Setakat kita tengok tadi contoh tak sampai 5%. 5% per annum ini kena faham ni bukan 5% atas invoice. Kalau 5% atas invoice kayalah kita orang. So itu untunglah pihak bank. Saya dengan Cik Z happy. Ya, kami berdua memang happy lah. Perempuan pun kalau dapat 5% daripada invoice. Ini tidak. Ini tidak Ya, dia 5% atas setahun. So bermakna 5% kali 14 hari bagi 365. So dia tak sampai dia dalam 0.61% tak salah saya. 0.41% 0.41% saja sebenarnya daripada nilai invoice.
Sebab 5% setahun Ya, dan kali dengan tempoh yang digunakan. tempoh yang diguna. 14 hari ke sebulan ke. Ya. Jadi Dan nominal advantage lah. dia pula, Makcik Kia tadi dah ada skim Cakna yang kita bagi. Katalah dia tak ada dah projek dia, dah habis. Dalam masa 2 bulan dia dah habis, kan? Tiba-tiba disebabkan dia punya performance bagus dan ada keperluan, okeylah, kita pun tahu COVID-19 sekejap turun, sekejap naik. Sekarang dah naik 2000 berapa dah semalam, 2008 ya. lebih daripada yang kita jangka. Kita ingat dia menurun. So raya pun dah jadi masalah ni. Kemungkinan dah tak tak ada boleh ke sana ke sini dah ni. Ya. So jadi ada kemungkinan yang keperluan pihak Kementerian Kesihatan tadi bertambah. Betul. Jadi dia punya pekerja kena overtime, kena bantuan makanan yang lebih, Makcik Kia kena. Ya, jadi Makcik Kia akan dapat kontrak yang barulah. Yalah. Tapi Makcik Kia tak perlu risau. Sebab dia dah ada skim Cakna. Jadi bank dah ada rekod. Dengan rekod yang ada ni, Dengan rekod yang ada ni, Makcik Kia jumpa balik bank yang sama, boleh. boleh bagi tahu tukar kontrak dia. I see. Ah, Bawa SST yang baru. bawa SST yang baru. Dan Of course lah, proses tadilah ya. deed of assignment kena sign Ya. sebab dia baru semua kontrak yang baru. So itu je yang Makcik Kia kena buat. Dah tak pening kepala. Betul. Okay. So kalau kita tengok tadi, kita tengok daripada proses 3, 4 dan 5 tu, kita boleh notice yang dia cepat. Pihak Makcik Kia akan dapat duit tu dengan cepat. Dan daripada segi pembayaran adalah Kementerian bayar kat bank. So dia tak ada lagi, Makcik Kia dah tak terlibat lah. Yep. Itu yang bagusnya skim Cakna ni. Pembayaran akan terus daripada agensi kerajaan kepada bank. Dia. Ya. Jadi selepas bank membagi pendanaan kepada Makcik Kia ni, bank dah tak kejar Makcik Kia ni. Ya, Makcik Kia dah tak perlu risau. Makcik Kia cuma perlu concentrate dengan kontrak. Service kontrak, sebab kontrak tu yang penting. Sebab kalau Makcik Kia service kontrak tak betul, nanti tak dapatlah peluang yang berikutnya. Betul. Kan? Itu yang tuan-tuan dan puan kena tahu, sebab yang ini penting untuk kesinambungan syarikat lah. Servis dia tu kualiti kena tip top lah. Barulah tuan-puan akan dapat kontrak yang lagi banyak. Okey. Terima kasih Cik Zack kerana penerangan yang berkenaan dengan skim Cakna ni. Kemudian ada beberapa soalan lah yang saya nak pick up daripada chat room kita ya. Okey. Mungkin setengah soalan ni saya boleh jawab, mungkin setengahnya saya akan bagi pada Cik Zack lah. Okey, antara yang pertamanya soalan ni kata, perlukah director sign guarantee letter? Okey, ini biar saya jawab lah Cik Zack. Untuk skim Cakna ni kami tidak mengambil apa dia panggil jaminan perseorangan lah, personal guarantee daripada pihak director. Sebab skim Cakna ni bukan skim peminjaman. Bukan skim pembiayaan. Bukan pembiayaan. Dia adalah pendanaan. Kalau pendanaan tak faham, penjualan invoice. Yang senangnya nak fahamnya, penjualan invoice. Setelah kerja tu selesai dan pihak syarikat mendapat kelulusan atas invoice tu, jual invoice tu kepada bank. Jadi bank akan mengambil risiko pembayaran daripada pihak kerajaan. Dengan cara tu tak perlulah pihak-pihak pengarah untuk sign guarantee letter lagi ya. Okey, ada satu lagi kata sujak setuju terima kecil. Satu darinya saya nak try Cakna. Boleh, silakan tuan. Nanti I think yang pada penghujung siri webinar kami ni, kita akan letak semua kontak detail untuk 4 bank, untuk tuan boleh cuba secara email atau telefon ya. Satu lagi soalan katanya, saya ada 2 SST. Kalau ada 2 boleh try 2 lah. Sekejap lah. Alhamdulillah. Tahniah tuan dapat SST ya. Okey, kemudian dia tanya bila jual invoice, setelah sign SST atau setelah kontrak PO keluar dalam e-perolehan, atau setelah upload delivery order dalam e-perolehan, atau setelah upload invoice dalam e-perolehan, kerana dia punya timeline berlainan. Okey. I think tempoh untuk menjual invoice ni
kalau kita tengok dekat pembayaran tadi kan, Ya. invoice ni dijual setelah diluluskan Ya. oleh pihak PTJ. Ya. Okey. So dia sepatutnya proses yang terakhir tu lah Ya. yang dia mention tu. Okey. Okey, soalan seterusnya ya, Cik Zakaria. Berapakah kadar keuntungan fee yang dikenakan kepada kepada syarikat lah ni ya, oleh pihak bank? Ini tadi kita rasanya kita dah jawab tadi masa presentation kita dan banyak kali kita sebut lah. Yes. InsyaAllah dia tak lebih daripada 5% lah. Yes. Dan memandangkan keadaan semasa dan kerajaan juga amat prihatin dengan masalah rakyat, kita pun tahu yang OPR kita makin turun. Kan? Jadi disebabkan tu kos pembiayaan adalah rendah lah. So kalau ikut keadaan semasa sekarang ni dia memang tak sampai 5% lah. 5% per annum. Itu kena sebut tu. Kena sebut tu. 5% setahun. 5% setahun, bukan Kali 5%. Dengan, tempoh pendanaan. Ya. Kalau pendanaan tu cuma 14 hari, maka amat murah lah. Ya. Kalau pendanaan tu 3 bulan pun lagi murah lagi. Ya. Sebab saya rasa Cakna ni adalah skim untuk membantu kan. Ya. Yes. Nama dia pun Cakna lah. Nama dia pun Cakna. Boleh nak kena explain apa tu Cakna. Apa tu Cakna lah. Okey. Saya pun silap tadi awal-awal lagi. Ya, awal-awal tak cerita benda Cakna. Terus kepada Cakna. Okey. Cakna ni kena tanya orang Terengganu. Okay. Saya nak jawab susah juga pasal saya orang Johor. Tapi saya Google lah. Okey, dia Cakna ni sebenarnya ambil peduli. Prihatin. Dia ambil peduli, prihatin. So jadi prihatin dah guna. Okay. So jadi kita nak guna ambil peduli macam tak komersial. So jadi kita gunalah Cakna. Dia memang satu skim yang ambil peduli. Untuk membantu. Ya, dia bantu. Dia kalau kita tengok daripada apa yang saya bagi penerangan tadi, dia bantu pihak bank macam mana nak bagi kemudahan kepada customer. Untuk kita tak begitu tergantung kepada polisi-polisi yang kita sedia ada yang mana mengekang untuk kita memberi bantuan kepada customer. Okey. Dia juga daripada kemudahan kepada customer tadi susah, tak ada audited report, nak audit apa, tak ada benda nak audit kan, cash flow tak ada, cagaran tak ada. Jadi macam mana dia nak dapat access tu ni. Jadi kita ambil satu itulah, ambil peduli. Kita ambil satu pendekatan. Kenapa tidak kalau kita ambil di bahagian dah habis buat kerja, jadi jual invoice tu kat kita. Jadi kita hasil tengok hasil daripada jual invoice boleh digunakan untuk kerja seterusnya. Ya, mungkin pihak syarikat kata, I tak ada duit awal ke apa semua. Tapi kalau nak duit awal kena buat assessment yang macam tadi. Tak lepas pula. Jadi macam mana nak kita tolong. Nak tolong ni juga. Jadi kita ambil pendekatan, ambil peduli ni. Kita ambil bila tuan-puan dah berjaya satu, tuan-puan tak pening lah. Jual invoice kepada bank. Ya. Bank bagi dana dan boleh dah pusing dah. Boleh kerja lain dah. Ya, dia macam saya cakap tadi, dia berpusing, dia revolving, tak ada masalah untuk yang berikutnya lah. Okey, soalan lagi. Yap. Cik Zack. Ini ada satu kata, saya baru saja upload invoice pagi ni. Okey. Baru tahu skim Cakna. Apa boleh jual invoice saya? Okey. Seperti yang diterangkan oleh Cik Zack tadi ya. Dia ada proses-proses permohonan dan proses-proses pembayaran. Ya, kalau kita tengok daripada slide ni, dia akan ada permohonan facility. Jadi tuan yang bertanya tu kena mula dengan permohonan facility lah. Seperti yang saya cakap tadi, dia adalah projek yang sedia ada dan projek yang baru untuk tahun ni. Tahun 2021. Tahun 2021. Jadi tak ada masalah. Cuma approach bank dan bagi tahu dah ada SSC ni lagi cantik lah. Sebab baru upload invoice saja. So belum approve lagi. So kalau benda ni, proses ni boleh selesai, dapatlah duit cepat. Okey. Satu lagi soalan Cik Zack. Berapa lama tempoh yang diperlukan oleh pihak bank untuk proses permohonan? Saya rasa pun ni tadi Cik Zack dah cover kan? Ya, kalau one time permohonan tadi 10 hari. Sebab tu kalau kita minta lebih, nanti bank negara jeling kat kami. So, dan kalau masa proses pembayaran pula, kalau kita tengok bila sahkan saja
dalam masa 1 hari bekerja kita dah bayar dah. Jadi memang cepat lah. Selepas invoice tu diluluskan dan disahkan, kita boleh bayar dah. Dia sebenarnya kalau esok ini, sebab ni skim ni pilot. So kita sebenarnya nak mencapai efisiensi 100% lah. So kalau esok kita boleh terus nampak apa yang berlaku dalam e-perolehan tu, saya rasa tak ada masalah untuk bayar on the spot. Tapi untuk pilot ni kita masih lagi ada semi manual lah yang kita perlu buat. I see. Okey, ada lagi soalan sikit Cik Zack, boleh saya teruskan? Okey. Soalan pertama tadi, kos pemprosesan. I think dah cover lah kan, kos pemprosesan ni kan. Lepas tu dia tanya, setelah permohonan diluluskan, bilakah pembiayaan akan diperolehi oleh pemohon selepas semua dokumen diserahkan? Ini pun dah cover dah tadi. Dah cover tadi dah. Saya dapat bagi semua dokumen kepada bank dalam 10 hari, bank akan issue letter offer. Right? Kemudian setelah invoice diluluskan, dalam masa 1 hari, 2 hari? Dalam masa 1 hari kita bayar lah. Pembayaran akan dibuat. Dia cuma yang one time tu kena complete kan. Awal tu. Yes. Kemudian yang ketiganya, soalan berapa tempoh jangka masa pembiayaan? Okey, ini pun saya rasa dah cover. Ini rasanya dah cover tadi. Minimumnya 2 minggu dan boleh pergi sampai, saya rasa ada bank yang akan offer sampai 90 hari. Ada juga mungkin akan 120 hari. Dan yang kita tahu ini pilot. Jadi pilot ni bermakna sekarang ni baru 4 bank. So nanti semua bank akan terlibat bila benda ni successful, dan juga semua kementerian akan terlibat. Jadi untuk pilot ni cuma kita limitkan kepada 4 kementerian dan 4 bank. Ni pun mungkin saya boleh sentuh sikit berkenaan dengan pada hujung tahun selalunya pembayaran tu akan terjadi kelewatan. Terutamanya pihak Accountant General kan. Penutupan akaun awal. Penutupan akaun dia dalam bulan November pertengahan mungkin. Dan dia akan buka semula pada Januari pertengahan. Jadi untuk cover kelewatan pada masa ni lah, saya rasa ada bank-bank yang memberi jangka masa yang lebih panjang lah. Betul. Bermula daripada 14 hari sehingga 120 hari. Kita diberitahu oleh Ministry of Finance bahawa proses tu mungkin boleh sampai kepada 60 hari lah. So jadi selalunya bank akan lebih bagi ekstra, dia akan bagi 90 hari macam tu. Buffer lah. Dia akan bagi buffer. So jadi tuan-puan akan nampak yang sebenarnya skim Cakna ni mungkin tak nampak keperluan dia sekarang. Sebab tuan-puan rasa okey, setakat 14 hari boleh tunggu kan. Tapi bila di hujung tahun penutupan akaun, itu adalah perkara yang biasa berlaku tiap-tiap tahun. Jadi tuan-puan maybe perlukan bantuan pada masa hujan. Jadi eloklah daripada awal-awal lagi ni cuba dapatkan fasiliti skim Cakna ni. Okey. Satu lagi soalan ya, Cik Zack. Bagaimana pembayaran semula perlu dilakukan? Pembayaran sekaligus atau melalui ansuran pinjaman berjangka? Ini menarik. Ini kalau boleh bagi saya jawablah. Silakan. Ini yang menarik selama ni pihak syarikat bila kita ambil duit daripada bank, ambil pinjaman lah daripada bank, kita selalu pergi kepada cara yang simple. Sama ada kita gunakan overdraft, OD, ataupun kita kena minta term financing, personal financing. Macam term financing. Semua ni adalah sebenarnya berjangka masa lama. Pinjaman berjangka. Pinjaman berjangka yang mana tuan-puan perlu bayar tiap-tiap bulan. Isu dia tak pakai pun. Bank bagi duit, katalah kita ambil personal financing untuk Makcik Kian dia pergi ambil personal financing. Personal financing masa dia ambil, okeylah katalah 5%. Nampak 5% setahun. Okeylah, nampak okeylah 5% setahun. Tapi sebenarnya 10 tahun. So berapa tu kan kali 10 tu kan. Jadi yang Makcik Kia tak nampak, sama ada dia ada projek, dia ada kerja, tak ada kerja, dia kena bayar. Betul. Tiap-tiap bulan. Walaupun pembayaran tiap-tiap bulan tu sebenarnya dah tetap rendah je. Katalah pinjaman 100,000, pembayaran tiap-tiap bulan cuma 300. Okey, memang nampak boleh ni, tapi apa jadi kalau tak ada kerja, nak kena terus bayar? Makcik Kia tak dapat
surat setuju terima. Ya, jadi 3 Makcik bulan. Kia terpaksalah minta mora punya moratorium. Itu pun prihatin juga tu lah. Okey, Cakna itu juga. antara cakna lah. Ambil peduli yang bank buat, kita bagilah mora. Tapi masalah dia, Makcik Kia bukan perlukan duit tu awal. Sebab duit tu dia dapat daripada projek yang dia ada, yang kerajaan bayar. Betul. Jadi kenapa dia nak perlu ambil duit yang sebegitu banyak? Sedangkan pembayaran tu besok akan berlaku kemudian. Kan? Jadi mungkin tak inilah. perlulah. Ya, jadi inilah solution yang terbaik sebenarnya. Kalau bank kita panggil ni trade financing lah. Trade financing ni adalah satu produk yang semua bank ada, yang mana dia memang berulang balik. Dia revolving. Okey. So macam contoh tadi Makcik Kia punya proses tadi, katalah 300,000 setahun. So dia perlukan 40,000 sebulan. So facility yang dia kena ambil mungkin dia cover 2 bulan, katalah 60 hari. Dia cuma perlu ambil 80,000 je. Betul. Dia tak perlu ambil 300. Yalah, Jadi banyak kos dia ambil. upfront kos ke apa 80,000 je. Lagi banyak dia ambil, lagi banyak. Ya. Apa ni keuntungan yang dia kena bayar. Ya. Keuntungan yang dia Sedangkan dengan 80,000 tu dia boleh repeat. Dia pusing. boleh repeat sampai 10 kali pun tak apa. Ya, Jadi betul. sebenarnya dia boleh handle kontrak 800,000 Betul. dengan hanya 80,000 80,000 punya facility. Kalau boleh pusing 10 kali. Kalau boleh pusing 10 kali. Ya, kalau Sebab macam- memang 10 lah, pasal ujung bulan tadi tak ada ada pembayaran tak ada. So jadi kalau dia macam, memang saya rasa macam supply makanan tu Ya. mungkin logik lah. ya, supply makanan kan. 10 kali pusing setahun. Ya, boleh 10 kali pusing. Jadi dia boleh cepat. Ya, betul. So jadi dia tak perlu banyak pun, tak perlu ambil 300,000 pun. Dia So- bergantung pada keperluan kontrak lah. Sebab ada kontrak, katalah kontrak penerbangan pokok. 300,000 2 tahun. So bagilah 2 tahun tu sebenarnya berapa kali nak terbang? Ada bulan-bulan yang banyak, Ya. bulan-bulan yang sedikit. Ya, so jadi pihak syarikat boleh berbincang dengan bank. Saya sebenarnya memang saya dapat 300,000. Tapi setiap kali saya claim tu tak banyak tuan, dalam tak sampai pun 50,000. Tapi mungkin ada kena consider 2 cycle lah, takut ada kelewatan kan. Betul. So jadi okey, kita tengok okey mungkin 30,000 cukup. So jadi kita bagi skim cakna ni 30,000 je. So kos yang ditanggung apa semua tadi atas 30,000 je. Ya. Itu yang dia punya ni. Kurang. Ya, lepas tu dia tak ada nak kena bayar tiap bulan. Tak perlulah. Betul. Sebab dia proses penjualan kan. Sebab pembayaran ni dalam skim cakna ni bukan daripada syarikat kepada bank. Ya. Pembayaran adalah daripada kerajaan kepada bank. Ya. Syarikat menjual invoice kepada bank, lepas tu syarikat dah boleh orang kata Cuci tangan. Cuci tangan. Dah boleh cuci tangan dah. Tak ada masalah daripada segitu. Bank akan berurusan dengan kerajaan Ya. selepas penjualan. Itulah sebab kita Perbezaan namakan. dia lah. Yes. Okey. Satu lagi soalan, Cik Zack. Sekira syarikat mempunyai rekod pembayaran pinjaman bank yang tidak memuaskan, bolehkah pinjaman diluluskan? Okey. Cik Zack nak jawab atau nak suruh saya Tu jawab? saya rasa Cik Ghaffar lagi expert tu. Oh, tidak. Okey. Saya rasa seperti yang kita terangkan sebelum ni kan. Skim cakna ni bukanlah skim pembiayaan, tapi adalah pendanaan. Pendanaan dengan syarikat menjual invoice kepada bank. Selepas invoice dijual, bank akan menunggu pembayaran daripada kerajaan. Maksudnya selepas invoice tu dijual, syarikat dah boleh cuci tangan dah. Betul. Jadi dengan cara approach skim cakna yang macam ni, kami mengambil kira peserta-peserta skim cakna ni bukan sebagai peminjam kami. Jadi apa yang kami perlukan bukan proses orang kata melihat company punya cash flow, audited account, secrets, kemudian apa-apa cagaran kan. Kami akan mengambil peserta-peserta skim cakna ni tidak lebih daripada KYC sajalah. Maksudnya know your customer. Macam tuan-tuan dan puan-puan kalau nak buka account, bank perlukan KYC ni kan, perlu tahu apa dia punya rekod-rekod Siapa dia, tuan-puan company. Jadi peserta-peserta skim cakna ni lebih kepada KYC, bukan cara pemrosesan pinjaman biasa. Ya. Cik Ghaffar, macam mana dengan Sitos kita cek? Sitos kami akan cek juga
Tapi bagi ini mungkin saya bercakap untuk pihak kami sajalah. Okey. Apa yang kami cadangkan, sebab risiko yang kami ambil ni ialah risiko daripada kerajaan, bukan risiko daripada syarikat. Okey. Jadi kalau ada sitos pun masih lagi boleh kami timbangkan. Ya. Dia sitos ni kalau tak salah saya, kalau sitos tu ada apa tu bankruptcy case Ya. Itu memang tak boleh buat apa lah. So kes-kes yang macam tu selalu sukar lah untuk bank proceed. Tapi macam Cik Ghaffar cakap lah, itu bergantung pada budi bicara pengurusan setiap bank lah. Tapi mungkin je Zack, kalau ada sitos atau bankruptcy masih nak dapat kontrak dengan kerajaan tu mungkin dah tak lepas. Betul. Sebab tu kita ambil maklum yang bahawa mereka-mereka yang ada dalam e-perolehan ni sebenarnya dah screen through lah by ministry. Jadi mereka ni bila dah mendaftar tu dah semua dah clear lah. Sebab tu bila saya diberitahu juga bila masa mereka nak submit documentation tu untuk tender tu ada juga background screening yang dilakukan oleh pihak kementerian lah. Okey, ada lagi beberapa soalan je Zack daripada kita punya peserta webinar ni. Okey, saya bacakan ya. Yang pertama, adakah syarikat perlu untuk membayar bank semula? Okey, soalan ni senang je lah. Tidak perlu. Sebab pembayaran akan dapat daripada government, daripada kerajaan terus kepada bank. Ya. Pembayaran bukan daripada syarikat. Ya. Okey. Kemudian yang keduanya, adakah skim Cakna menyediakan fasiliti jaminan bank dan juga modal kerja untuk pembayaran supplier? Ya. Ini mungkin Cik Zaid boleh. Okey, ini yang kita kena bagi kefahaman tadi kalau tuan-puan dan ni nampak masa saya bagi slide presentation awal tadi dan juga masa saya bagi tahu bahawa skim Cakna ni adalah penjualan invoice. Betul. Jadi dia bukan fasiliti pembiayaan. bukan pinjaman. Jadi kita memang tak ada bagi bank garanti dan juga segala bentuk pembiayaan awal lah. Okey. Kita nak sentuh di situ. Okey. Tadi kita cakap the first cycle tuan-puan kena gunakan duit sendiri. Okey, the first cycle tu tuan-puan kena complete satu projek yang kerajaan bagi tu, proses yang pertama. Maksudnya kalau macam kes Makcik Kia, dia hantar makanan, tiap-tiap hari tu kos dia kena tanggung lah. Tiap-tiap hari sampailah habis sebulan. Lepas tu dia mula claim. Okey, bila dia claim tu, dia tunggu verification, approval saja kita bagi dia duit. Jadi, daripada tempoh hari pertama sampai ke hari 30, campur proses verification sampai approval, itu adalah duit Makcik Kia. Right? Tapi sebaik saja invoice tadi disahkan, pihak bank dah membayar balik kepada Makcik Kia. Jadi Makcik Kia boleh guna untuk the second round lah. Okey, first round ni bank tak tolong. Okey, sebab tadi saya dah beritahu tadi, kita punya proses kalau kita nak masuk daripada awal, kita kena tengok assess company, financial apa semua tadi kedebak-kedebuk yang proses memang dia lain lah. Ya, proses lain yang memang akan Jadi, di sini tuan-puan dan puan-puan, sebenarnya skim Cakna ni adalah satu permulaan bagi tuan-puan dan puan-puan untuk access kepada bank punya facility. Okey, setiap bank ni sebenarnya dia bukan tak ada masalah. Daripada segi nak tengok sama ada kita boleh bagi bank garanti ke, kita boleh bagi pembiayaan awal ke. Itu semua adalah produk-produk yang setiap bank ada. Tak ada masalah daripada segi itu. Cuma saya berharap tuan-puan dekat sini bila kita kata macam tu, jangan kata tak nak financing. Ambil skim Cakna. Okey, ambil skim Cakna ni tujuan dia supaya ada rekod. Bank ni tuan-puan dan puan-puan, tadi kita cakap pasal KYC, know your customer. Tuan-puan tak ada rekod dengan bank, track record. Jadi tak ada track record, tak pernah meminjam. Jadi bila kita tengok tu tuan-puan ni loaded. Kan? So kita tak usah bagi financing lah, kita minta deposit. Kita jual benda lain pula. Ya, kita jual produk-produk yang lain pula. Jadi di situ sebenarnya memberi kesukaran kepada tuan-puan dan puan-puan untuk access
kepada kontrak-kontrak besar. Bila betul-betul memerlukan. Ya, bila tiba-tiba Makcik Kia daripada 300 dia dapat 1 juta kontrak. Dah. Pihak kementerian mesti nak Makcik Kia tunjuk, fasiliti apa yang jual dia? Bank mana yang support Makcik Bank Kia? mana yang support? Dan Makcik Kia juga terpaksa masa tu baru nak cari bank. Dan bila Makcik Kia baru nak cari bank masa tu, dia timbullah tadi persoalan financial statement, cash flow, security, benda-benda yang memang paling kepala lah. Itu jadi normal banking process. Jadi selain daripada ambil peduli yang kita buat ni, sebenarnya kita ambil peduli lebih daripada tu. Kita sebenarnya nak melihat customer ni dapat akses kepada bank punya facility ni di peringkat awal, di peringkat sekarang. Di peringkat tengah-tengah kita dilanda COVID ni. Mereka ni dapat facility tu. Jadi bila kita besok insya-Allah kita lepas daripada COVID ni, then masa tu peluang terbuka. Okey, jadi masa tu tuan-puan dan puan-puan dah ada track record dengan bank-bank yang tuan-puan terlibat tadi, dan masalah daripada segi yang kita cerita apa semua tadi tu tak adalah. Jaminan bank, pusingan. Okey. Sebab dia banyak cara bank boleh approach bila kita dah kenal ni. Dia tak kenal maka tak cintalah sebenarnya. Jadi salah satunya ialah cipta rekod dengan bank. Cipta track record menggunakan skim Cakna. Sebab skim Cakna ni lagi cara yang lebih mudah untuk syarikat-syarikat mencipta rekod dengan bank. Jadi pihak bank tahu tuan-puan ni memang adalah pembekal, adalah service provider kepada kementerian. Betul, dan servis yang bagus. Kalau kita tengok dapat kontrak lagi macam tadi ada syarikat yang bagi tahu dia dah ada 2 berulang-ulang SST. Maknanya dia memang pembekal yang baik. Jadi servis provider yang baik. Sayang kalau dia tak ada rekod dengan bank. Ni skim Cakna ni salah satu cara untuk dia cipta rekod dengan bank. Bayangkan Makcik Kia tadi dapat satu kontrak. Tiba-tiba dapat kontrak 1 juta. Kan? Jadi Makcik Kia dah tak ada financial support lah ni. Takkan nak korek kat mana pula kalau nak kena 100,000 sebulan kena spend kan? Okey. Jadi untuk jaminan bank dan juga modal pusingan ni salah satu cara je approach bank. Mungkin kalau dah ada rekod dengan bank melalui skim Cakna, mungkin lagi mudah untuk dapatkan jaminan bank dan dapatkan modal pusingan. Pada masa betul. datang. Dia sebenarnya kita bermula langkah pertama lah. Betul. Untuk mendekati bank dengan cara mudah untuk mendapatkan akses kepada fasiliti lah. Itu sebenarnya skim Cakna. Okey. Adalah soalan lagi Cik Zack. Satunya saya rasa soalan ni okeylah. Dia tanya kontrak yang tahun 2020. Saya rasa 2020 ni kami minta maaf sebab skim Cakna ni untuk cover untuk 2021 sahaja. Ni Encik Ghaffar dia 2020 kalau kontrak tu 2 tahun maksudnya boleh. Sorry. Masih boleh. Kalau kontrak yang sedia ada dan kontrak tu masih lagi sah. Masih sah, lepas tu dia tak ada pembiayaan, tak ada terikat dengan mana-mana bank, masih boleh masih boleh lagi gunakan skim Cakna ya. Itu yang kita kata tadi, mula-mula dulu tak ada masalah, tak ada cash flow terganggu apa semua kan. Betul. Sekarang baru perlu dia memang sesuai lah. Okey, kemudian ada tanya lagi. Sekarang PTJ bayar dalam 3 atau 5 hari bekerja selepas invoice disahkan. Jadikah adakah bank boleh bayar lebih cepat daripada itu? Okey, kalau tengok daripada kalau setakat 3 hari tu memang saya rasa tak perlu financing lah. Okey. Ini berbalik kepada apa yang saya beritahu tadi. Skim Cakna ni tujuan dia untuk menolong kalau pembayaran dia 14 hari, tuan-puan masih perlukan bantuan keuangan. Okey, sebabkan ada banyak kontrak lagi nak buat. Okey. Dan yang sebenarnya yang paling penting sekali tadi adalah untuk rekod. Untuk ada rekod dengan bank. Untuk membolehkan tuan-puan mendapat akses kepada fasiliti-fasiliti yang lain di masa akan datang. Cipta track record, kita nak cipta track record. Dan tidak semua PTJ yang boleh membayar dalam masa 3-4 hari. Dia bergantung kepada jenis kontrak, jenis tempoh masa pembayaran apa semua. Jadi kita nampak average
yang kita tahu adalah secepat 14 hari, 14 hari. dan selewat dalam 35 ke 45 hari. Ya. Yang ada berlaku sekarang lah. 60 hari lah kalau Ya, 20 tahun nanti. jadi itu sesuai Cak Na. Ya. Yang kalau nak menjawab tadi, kalau dah 3 hari dapat, tak payahlah ambil Cak Na. Ya. Tapi kalau tak ada bank track record, Ya. elok ambil dan gunakan ini untuk rekod. Mencipta track Mencipta track record supaya tuan-puan nanti bila dapat banyak lagi kontrak, senang. walaupun 3 hari, kalau ambil dengan Abang Long charge mahal macam mana? Kan? Tak ada track record. Ya, sedangkan 3 hari kalau tuan-puan finance, berapa sen saja kena bayar. Betul. Kan? Yang pentingnya ada rekod dengan bank untuk masa hadapan dia dapat kontrak besar betul. lagi. Ya. Sebab saya dengar lah kalau Abang Long ni dia memang Along apa ni? Dia memang jumpa hari-hari ya. Oh ya. Jadi kalau Kalau 5 hari 5 kali lah dia datang. ya, kalau 5 hari datang, give up juga kita kan. Jadi kalau Cak Na ni tak payah. Okey, soalan seterusnya. Boleh kontak info bank-bank. Okey, kontak info bank-bank ni semua Kita akan beritahu di pada akhiran penghujung nanti ya. Okey, kemudian berapa peratus skim Cak Na ambil daripada jumlah invoice? Okey. Seperti yang ni soalan yang seterusnya. Ya. Berapa peratus skim Cak Na ambil daripada jumlah invoice? Okey, ini tadi kita dah ada penjelasan tadi, kita bagi yang contoh Makcik Kia tadi. Ya. Kita financing tu sehingga 100%. 100%. Dan kita akan tolak Yes. kita punya kos. Yeah. Kos tadi yang kita kata tak lebih daripada 5% tadi. Ya. Dan juga ada, tak salah saya, ada kos EP lah. Kos apa tu, perolehan punya fee. Ada fee. So jadi kita akan tolak. So basically kos dia tu je. Yes. Tak ada lebih daripada itulah. Kita tak ada ambil 1% daripada invoice ke apa benda, tak ada lah. Okey? Mungkin saya boleh tambah lagi apa Yeah. Cik Zack cakap kan. Contoh yang Cik Zack bagi tadi, kalau pemfaktoran ni selalu dalam 80% daripada nilai invoice ya. Nanti kejap kita ambil contoh, tengok balik kepada slide Makcik Kia ni. Okey. Ya. 80% daripada nilai invoice, kemudian kalau marah ni mungkin 65% daripada nilai invoice. Manakala Cak Na ni apa yang bank peserta sekarang berbincang ialah kami akan finance sehingga 100%. 100% ni tapi akan ditolak lah yang kadar keuntungan 5% bulan dan juga charge-charge lain lah. Charge lain kami termasuklah charge stamp duty kan. Ya tak? Ya. Ya. Okey. Jadi memang jumlah pembiayaan yang amat tinggi lah dalam skim Cak Na ni ya. Ya. Okey, saya rasa kita dah cover semua soalan kita hari ni Cik Zack. Setakat ni. Okey, mungkin boleh saya simpulkan pula skim Cak Na ni secara ringkasnya ya. Okey. Apa yang ditawarkan oleh skim Cak Na ni? Yang pertamanya cara mudah untuk syarikat untuk mendapatkan aliran tunai. Membantu cash flow syarikat-syarikat ni ya. Ya, betul. Ya, jadi bila kerja dah siap, dah ada invoice, bagi invoice, jual invoice tu kepada bank dan dengan segera boleh mendapat cash flow. Kemudian bank tak akan kejar syarikat, bank akan tunggu pembayaran daripada pihak kerajaan ya. Ya. Okey. Kemudiannya apa yang ditawarkan oleh skim Cak Na ni, satu, tak ada cagaran. Kami tak mengambil apa-apa tanah ke garanti daripada jaminan daripada pengarah-pengarah syarikat ya. Kemudian kos yang amat kompetitif yang ditawarkan oleh skim Cak Na ni, apa yang kami setuju setakat ini ialah maksimum 5% setahun. Ya, setahun 5% dan kali kepada tempoh penggunaan skim Cak Na ni. Kalau pakai 14 hari maka amat sedikitlah kadar keuntungan yang tuan-tuan dan puan-puan kena bayar. Ya. Okey. Kemudian satu ciri-ciri skim Cak Na yang berbeza daripada skim-skim yang lain ni, dia tanpa rekusa. Tanpa rekusa ni maksudnya selepas jual invoice tu, bank takkan pergi cari syarikat lagi. Ya. Makcik Kia bawa invoice yang dah diluluskan kepada bank, bank tunggu terus kerajaan bayar. Betul. Bank tak kejar Makcik Kia lagi. Betul. Bagi syarikat-syarikat yang biasa berurusan dengan bank, mungkin akan faham maksud gearing ya. Ya. Gearing ni ialah tahap keberhutangan
Ya. syarikat tu. Bila tahap kebutangan syarikat tu terlampau tinggi, bank akan merasa agak sukar untuk memberi pinjaman. Ya. Okey, skim Cakna ni tanpa rekusa takkan menjejaskan langsung. Ya, pasal dia bukan pinjaman. Betul. Ya. Tahap gearing company-company ni. Ya. Maksudnya dia bukan pinjaman, dia pendanaan dengan menjual invoice. Ya. Jadi gearing tuan-tuan dan puan-puan ni takkan terganggu Ya. under skim Cakna ni. Dan seterusnya skim Cakna ni ialah hampir 100% nilai invoice ya. Ini soalan yang terakhir tadi yang kita jawab. Apa ni mungkin akan ditolak sedikit charge keuntungan yang 5% tahun tu, dan ada charge-charge lain lah macam stamp dan segalanya kan. Ya. Tapi hampir 100% akan invoice tu akan dibeli oleh pihak bank ya. Ya. Dan pembelian invoice yang dilakukan oleh bank ni ialah pembelian invoice yang telah diluluskan, diperakui oleh kementerian, oleh kerajaan ya. Ya. Okey. Setakat ni dan secara ringkasnya juga saya simpulkan bahawa ada 4 institusi pembankan Islam yang terlibat dalam skim Cakna ni. Yang pertamanya saya sebut nama bank saya dululah ya. Ya. MBSB Bank Berhad. Yang keduanya RHB Bank. Kenalah saya nombor 2. Kemudian Maybank Islamic Bank, Maybank Islamic Berhad dan juga CIMB Islamic Berhad. Yeah. Ini adalah 4 bank yang terlibat dalam skim Cakna juga. Yeah. Dan juga ada 4 kementerian yang terlibat dalam projek rintis ni ya. Projek rintis ni daripada 1 bulan Mac hingga kepada hujung Februari tahun depan ya. Ya, tahun depan. Ya. So kementerian-kementerian yang terlibat ni ialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey. Dan yang terakhirnya skim Cakna ni adalah terhad kepada kontrak kerajaan di dalam sistem e-perolehan dan juga kontrak bekalan dan perkhidmatan sedia ada ataupun baru yang ditawarkan melalui sistem e-perolehan. Sistem e-perolehan, sorry. Satu yang saya nak sebut ni works. Kontrak kerja. Kontrak kerja ni yang tuan-tuan tahu yang besar-besar tu lah. Yang besar-besar. Buat jambatan, buat jalan. Repair jalan. Benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu minta maaf, skim Cakna tak dapat cover lah. Ya. Skim Cakna ni setakat ni cover kepada kontrak bekalan dan perkhidmatan sahaja. Mungkin saya boleh tambah, sebenarnya bukan skim Cakna tak boleh cover. Untuk projek rintis kita tak cover. Belum lagi sebab kita nak tengok isu sebenarnya teknikal lah antara kita dengan pelanggan dan juga dengan PTJ. Macam mana proses apa semua tadilah. Mungkin kami akan dengan bank-bank peserta, dengan bank negara dan juga MOF dan juga kementerian-kementerian akan menambah baik lagi skim Cakna ni dan menambah lagi kepada kontrak kerja pula. Sebab nanti bank pun akan bertambah, kementerian pun akan bertambah. Jadi kalau macam sekarang tak termasuk Kementerian Kerja Raya. Kalau Kementerian Kerja Raya memang semua kerja lah. Ya, semua kerja lah. Semua kontrak kerja lah. Dia bukan dia banyak pada kontrak kerja lah. Okey. Alright. Okey. Kemudian yang seterusnya pembayaran invoice dengan hanya 5 langkah mudah. Kalau tuan-tuan dapat lihatkan skrin di sini ya. Langkah pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan diminta melayari portal institusi pembankan Islam yang terlibat, iaitu 4 bank tadi. Kemudian sediakan dokumen yang diminta dalam portal tu, termasuklah borang permohonan dan salinan asal surat setuju terima, doa yang Cik Z ulang tadi. Banyak doa ya. Ya, banyak doa. Banyak kali tu akan makbul lah. InsyaAllah. Amin. Kemudian dokumen-dokumen lain mengikut keperluan bank masing-masing ya. Dan langkah ketiganya, makluman berkenaan kelulusan permohonan pembayaran akan diberikan dalam tempoh 10 hari bekerja. Ini adalah komitmen yang bank-bank peserta dan juga bank negara minta kami buat, iaitu kelulusan insya-Allah akan diberikan dalam 10 hari bekerja. Dan langkah keempatnya, setelah bank meluluskan skim Cakna kepada syarikat tuan-tuan dan puan-puan ni, tuan-tuan boleh menjual invoice pada bila-bila masa saja. Setelah invoice itu diluluskan dan pihak bank dapat
pengesahan daripada pihak agensi dan kementerian yang invoice itu telah diluluskan, bank akan membuat pembayaran awal kepada syarikat-syarikat tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, kalau ni saya nak tambah Encik Ghaffar, kalau peserta webinar kita hari ni nampak proses yang 1 sampai 4 tu sekali je. Betul. Maksudnya pening tu sekali lah. Betul. Okey, nak susah tu sekali, tapi lepas tu dah tinggal proses 5 tu je yang repeat. Kita akan berulang-ulang dengan proses 5 sampailah habis kontrak. Betul. Jadi satu SST yang dia terima buat proses 1 sampai 4. Sekali tu je. Sekali je. Kemudian daripada SST ni mungkin ada 10, 20, 30 invoice. Itu cuma jual invoice je. Tak perlu lagi buat proses 1 sampai 4 ni. Ya, betul. Betul lah? Betul. Kita kata, okey. Itu saja. Kemudian yang terakhirnya lah. Ini ada yang meminta tanya kepada tadi kan? kami tadi. Ini adalah info berkenaan dengan bank-bank pesertanya dan juga ciri-ciri skim Cakna ni. Kalau tengok ciri-cirinya ialah perolehan bekalan dan perkhidmatan tahun 2021 yang sedia ada ataupun yang baru ya. Ya. Okey. Kemudian yang keduanya ciri-ciri. Tu tadi ada soalan saya dah jalan kan. So boleh ada. Boleh digunakan. Yang sedia ada boleh juga. Ya. Yang kedua sedia ada dan baru. Ya, sedia ada dan baru yang ditawarkan pada tahun 2021. Ya. Kemudian yang keduanya pembiayaan segera. Maksud pembiayaan segera ni mungkin pada mulanya mengambil masa sedikitlah 10 hari untuk dapat. 1 sampai 4 tadi tu ambil masa sekali. Masa sikit. Tapi nombor 5 tu dia dah tak ada. Dah tak ada dah. Dalam masa sehari ke dah settle. 2 hari bagi invoice pada bank akan buat pembayaran awal. Itu yang dimasukkan pembayaran segera Kemudian yang ketiganya sehingga 100% nilai invoice. Ini yang skim Cakna buat berbanding dengan skim-skim yang lain lah. Yang cuma 80%, 65% kan. Skim Cakna ni sehingga 100% nilai invoice, mungkin akan ditolak sedikit charge keuntungan lah. Keuntungan sampai maksimum yang kami cadangkan 5% tahun. Dan juga charge mungkin admin charge lah. Stamping duty apa semua tu kan. Okey. Dan kemudiannya yang terakhir sekali kalau boleh saya terangkan ni berkenaan dengan kontak maklumat lanjut lah kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menghubungi institusi perbankan yang terlibat ni. Di sini disertakan semua email address dan juga nombor telefon bank-bank ni. Jadi tuan-tuan bolehlah melayari portal bank tersebut ataupun hantar email ataupun telefon kepada bank-bank ni. Sekiranya untuk mendapatkan penerangan lanjut lagi ya. Alright. Okey. Saya rasa setakat ini saja kot untuk webinar kita hari ini. Atau Cik Zaid atau ada kita tambah nak tengok lagi? ada soalan ke ya? Cuba kita tengok ada soalan daripada peserta ke? Sekejap ya, saya tengok mungkin ada soalan baru ke. Kita jawab. Boleh tengok. Okey. Ni satu tanya. Ini bagus juga soalan ni. Cik Zaid ya. Apa dia tanya? Cik Zaid, jual invoice guna syariah konsep apa ya? Okey. Ini satu soalan yang baik ini satu soalan yang menarik lah. Islamic banking. Sebab dia Islamic banking ya. So kalau daripada pihak RHB kita menggunakan konsep komoditi murabah. Okey. So komoditi murabah di mana sebab kita nak create assets tu senanglah. Sebab ada CM punya konsep. So bank-bank lain akan menggunakan konsep-konsep yang berbeza tapi mostly akan guna CM lah. Saya rasa yang ni kan komoditi murabah tawaruk lah. Komoditi murabah tawaruk. Yang mana yang paling I think yang paling biasa sekali lah kalau dalam pembankan Islam ni tawaruk. Kemudian ada proses assignment tu. Bagi pihak kami gunakan hiwalah. Apa yang hiwalah kami lakukan ialah tawaruk embedded with hiwalah. Itulah syariah konsep yang akan kami guna pakai. Okay. Kemudian ada soalan lagi, Cik Zaid. Adakah syarikat akan dikenakan kadar faedah sekiranya kementerian lewat bayar kepada bank? Ini memang kita dah jawab banyak kali ni. Pihak syarikat tak perlu risau. Sebab ini proses penjualan. Jadi segala masalah tu kita yang tanggung, pihak bank yang tanggung. Okey, jadi pihak bank yang akan berurusan dengan kerajaan untuk kita mendapat pembayaran daripada kerajaan lah. Okey.
Yang satu lagi soalan, Cik Zaid. Apa akan berlaku jika pembayaran kerajaan melebihi 3 bulan? Apa akan berlaku jika pembayaran kerajaan melebihi 3 bulan? Adakah memberi kesan pada Sikris dan Sitos? Okey. Ini Encik Lafan nak jawab? Macam ni. Satu, pada pendapat saya lah setakat yang kami bincangkan setakat ni, untuk pembayaran daripada kerajaan ini melebihi 3 bulan adalah satu perkara yang agak very minimal possibility-nya. Ya, betul. Kerana pembelian invoice dari pihak bank ni adalah invoice yang telah diluluskan. Ya. Ini bukan invoice yang masih dalam proses dalam padanan because bayaran. yang lambat tu selalunya proses. Yes. Dan dia selalunya tidak melibatkan proses pembekalan dan perkhidmatan ni. Yes. Dia lebih kepada contract works lah. Betul. Pasal verification tu susah. Yes. Dan dalam keadaan PKP ni memang akan mengambil masa lah. Ya. Jadi kalau untuk pembelian invoice yang telah diluluskan, saya rasa agak very minimal chance lah, very minimal possibility yang akan melebihi 3 bulan lah. Ya. Mungkin tuan ni bertanya, mungkin dia tanya pasal rekod dia. Adakah rekod dia ni? Ya. Tapi saya rasa kalau untuk jadi lebih daripada 3 bulan hampir mustahil lah pada saya lah. Ya. Sebab invoice dah lulus kan. Ya. Kalau invoice belum lulus tu mungkin lebih daripada 3 bulan. So macam mana dengan rekod dia? Okey. Jadi kalau lebih daripada 3 bulan ni, okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, selepas deed of assignment tu ditandatangani dan penjualan invoice tu dilakukan, hak ke atas invoice tu jatuh kepada kerajaan, bukan kepada syarikat lagi. Ya. Jadi yang berhutang kepada bank sekarang bukan syarikat, kerajaan. Itu konsep utama yang saya rasa kena faham lah. Ya. Hak kepada invoice tu bukan kerajaan, kepada bank. Dipindah kepada bank. Bukan kerajaan kan. Jadi yang berhutang kepada bank adalah kerajaan. Bukan syarikat. Ya. So jadi syarikat sebenarnya dikeluarkan daripada ya. Okey. Kemudian, adakah syarikat akan dikenakan kadar faedah sekiranya kementerian lewat bayar kepada bank? Saya rasa ini pun mungkin terjadi. Kami akan katalah ambil 5% tahun, mungkin ambil untuk 3 bulan terus atau ambil 2 bulan terus. Ya, untuk cover sekiranya berlaku kelewatan. Kemudian jika pembayaran dilakukan lebih awal, maka rebate akan dilakukan. Itu salah satu cara yang kami fikirkanlah. Macam mana Cik Zaid? Yalah, tadi berbalik kepada kita punya penjualan invoice. Pihak pelanggan, pihak customer memang rasa kalau dah jual invoice apa pasal I kena bayar pula. Okey kan? Jadi bagi pada macam tadilah, macam Cik Ghaffar cakap tadi, sepatutnya tak adalah apa benda yang di highlightkan benda ni berlaku. Cuma yang kita berbincang dengan pihak kementerian tu, kita notice kelewatan ni cuma berlaku bila penutupan akaun. Di mana pada penutupan akaun tu kita tak boleh lah finance 14 hari je. So kita kena panjangkan financing tu kepada 60 hari ya. Sebab memang itulah situasi dia di akhir tahun. Tapi di masa-masa yang lain kita diberitahu bahawa pembayaran memang 14 hari. Jadi kita tak ada masalah kelewatan pembayaran ni. Okey, jadi kita punya kos yang kita lihat tadi sebenarnya dah cover semua potential kelewatan yang akan berlaku. Jadi kadar 5% tu adalah sebenarnya memang very kompetitif lah. Untuk pihak syarikat. Okey. Seterusnya, Cik Zaid, ada satu soalan yang tanya, adakah bank ambil faedah 5% setiap kali penjualan invoice? Sila bagi projection yang jumlahnya agak tepat berbanding menggunakan istilah mungkin. Okey. So kalau rasa kena tengok yang Makcik Kiah tadi punya contoh lah kot. So kalau tengok sampel Makcik Kiah tu senang sekali lah. Kita balik kepada sampel Makcik Kiah ni, kalau kita tengok dia kira 5% kepada 14 hari. So ini adalah kos yang maksimum yang kena bayar bagi Makcik Kiah selama 14 hari untuk jumlah 300,000. Betul. Saya rasa mungkin perlu diingatkan sekali lagi yang 5% tahun ni
kita kena kali dengan tempoh pendanaan. Kalau pendanaan tu cuma 14 hari, 5% kali 14 divide by 365. Betul. Jadi jumlah yang perlu dibayar tu amat rendah sebenarnya. Ya, kalau dalam contoh kita ni baru berapa? 0.41% je sebenarnya. Kan? 41 sen. 0.41%. 41 ringgit 10 sen, sorry. 41 ringgit 10 sen sehari. Jadi kalau 2 minggu pakai cuma bayar 41 ringgit 10 sen saja. Sehari. Sorry. Kalau 2 minggu 575 lah. 575 untuk 2 minggu. Jadi amat minimal lah. Betul. 5% tu kalau dia bukan 5% daripada jumlah invoice yang kami charge. Betul. Kami charge 5% daripada jumlah pendanaan. Okey? Setahun Setahun. Perkataan setahun tu penting Yang 5% tu setahun lah. Tadi kalau dia tanya tu bukan imagine 5% setiap invoice. Dia 5% setahun setiap invoice. Taklah ni macam berbentuk macam 5% setiap invoice. Yes. Cukup. Jadi saya nak verify sebenarnya dia 5% kali berapa lama, katalah 30 hari atau dalam contoh ni 14 hari bagi 365. Itulah kos yang pihak syarikat kena bayar. Yang skim Cakna kenakan. Okey. Saya kata kita dah cover semua soalan ni. Kalau ada apa-apa soalan lagi mungkin kita boleh cuba jawab dengan cara lain. Mungkin dengan cara email apabila tuan-tuan dan puan-puan menghantar soalan kepada mungkin Cik Zaid boleh tunjukkan sekali lagi skim Cakna. Yang di akhir tu komunikasi. Tu. Ini adalah contact number dan juga email address dan juga portal bank-bank yang terlibat untuk tuan-tuan dan puan-puan hubungi sekiranya berminat pada skim Cakna ni atau untuk bertanya apa-apa soalan juga. Sila hubungi salah satu daripada 4 bank ni lah. Saya wakil daripada MBSP Bank, Cik Zack ni wakil daripada RHB Islamic Bank Kemudian saya rasa setakat ini sajalah webinar kita pada hari ini. Saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan hari ini terima kasih banyak-banyak jadi peserta webinar kami. Kami bersama IFIM dan juga Bank Negara akan mengadakan siri kedua webinar ni, iaitu pada 30 hari bulan April waktu 10 pagi juga kali ini dalam bahasa Inggeris pula. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada kawan-kawan yang terlepas peluang untuk bersama kami hari ini, harap dapat war-warkan kepada mereka semua dan dapat menyertailah webinar kami yang kedua ni. 30 hari bulan April 10 pagi dalam bahasa Inggeris. Yang ini akan diterajui oleh Maybank Islamic dan juga CIMB Islamic. Okey. Saya rasa terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cik Zakaria. Terima kasih juga Cik Ghaffar. Terima kasih juga kepada pihak IFIM yang jadi host kami, penganjur webinar. Terima kasih juga kepada Bank Negara, Jabatan Perbankan Islam dan Takaful yang menjadi leader kami dalam skim Cakna ni. Dan juga pada MOF yang bantu kami dan rasa banyak dalam doa kita tu banyak. Betul. Banyak dengan MOF Okey. Dan saya rasa yang paling penting sekali terima kasih kepada peserta webinar kita, pihak-pihak syarikat yang sudi untuk mendengar penjelasan kami berkenaan skim Cakna. Dan kalau kesimpulan dia macam saya cakap tadi, skim Cakna ni adalah akses bagi pihak syarikat untuk mendapatkan bantuan keuangan yang lain. Betul. Yang macam tadi ada tanya pasal bank garanti, ada tanya pasal pembiayaan pendahuluan. Betul. Jadi ini dia adalah akses termudah. Tanpa kita perlu melihat kekuatan tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh bagi skim Cakna untuk digunakan dulu. Betul. Dan dalam masa singkat dah ada rekod dengan bank. Dan bank boleh melihat keperluan-keperluan yang lain. Untuk akan datang pula. Untuk akan datang. Jadi ini memang satu cara akses yang mudah lah kalau kita tengok daripada skim Cakna. Dia memang betul-betul ambil peduli lah. Cakna lah. Cakna. Terima kasih. Terima Cik kasih. Ghaffar, terima kasih IFIM. Zakaria, terima kasih semua. Terima kasih semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.